Fokus negeri di bawah bayu, petugas media terima dos penggalak vaksin COVID-19. Butiran lanjut langsung bersama Inisia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan Inisia. Ya, betul Tun Jilia. Petugas media di Sabah mula menerima dos penggalak vaksin COVID-19 hari ini. Seramai 140 petugas media yang telah lengkap vaksin jenis Pfizer atau Sinovac menerima suntikan itu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Shah Helmi Yahya berkata, inisiatif pemberian dos penggalak kepada media penting kerana mereka juga terdedah dengan bahaya jangkitan COVID-19 ketika melakukan tugasan. Kita melihat petugas media adalah sebagai sebahagian daripada petugas barisan hadapan kerana media sentiasa bertugas dalam kelompok-kelompok yang agak ramai. Jadi eloklah petugas media untuk mendapatkan dos penggalak bagi meningkatkan lagi daya ketahanan diri. Beliau yang juga Exco Kesihatan Sabah ditemui media selepas meninjau pemberian dos penggalak vaksin kepada media di SICC. Sementara itu, Presiden Persatuan Wartawan Sabah Datuk Buguntan Vanar merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri yang sentiasa mengambil berat keselamatan petugas media di negeri ini. This media booster shots, the state government has been very helpful with the media personnel because in the first round, they have also they helped us with our first and second dose of vaccination. Now with the booster, they've come forward. So I hope all media personnel try and take the booster if they are healthy enough. Seramai 48,461 penduduk Sabah, terdiri petugas barisan hadapan dan warga emas berumur 60 tahun ke atas telah menerima dos penggalak setakat ini. Sebanyak 800 bakul rezeki melibatkan peruntukan RM40,000 diagihkan Permodalan Nasional Berhad Bernas ke kawasan Libaran menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR. Pengagihan itu merupakan kesinambungan 3,500 bakul makanan yang diagihkan Bernas sebelum ini kepada golongan memerlukan di kawasan terbabit. Ahli Parlimen Libaran yang juga pengurusi Pernas Dato' Zakaria Muhammad Idris berkata, pengagihan secara berperingkat itu ketika ini memfokuskan golongan memerlukan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Manila. Ini merupakan bantuan mungkin berterusan kerana dalam masa pandemik ini ramai yang memerlukan. Jadi sesiapa yang masih belum dapat, sila berhubung dengan pejabat khidmat Libaran dan kita akan bantu. Beliau ditemui media selepas program penyampaian bakul rezeki Pernas di Kompleks Taman Cahaya Batu 12 Sendakan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Pernas Muhammad Hilaluddin Abdul Syukur memaklumkan pihaknya memperuntukkan sejumlah RM110,000 bagi pelaksanaan program CSR bakul rezeki tahun ini yang memanfaatkan kira-kira 1,500 keluarga. Kami berbesar hati dan untuk diberi peluang untuk memanjangkan aktiviti-aktiviti CSR Pernas sehingga ke kawasan Libaran. Kita telah membuat alokasi sebanyak RM110,000 CSR kita untuk tahun ini untuk 3 negeri dan Sabah adalah salah satu negeri yang kita berikan. Terdahulu, pengagihan bakul rezeki dilaksanakan di Kampung Rancangan Sungai Buloh dan Sungai Manila peringkat 1. Kaunter Perkhidmatan Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta agensinya di Bangunan Pusat Transformasi Bandar UTC di Ibu Negeri mula beroperasi sepenuhnya berikutan peralihan Sabah ke Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa 8 November lalu. Operasi dijalankan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Ketika ditemui RTM, Timbalan Ketua Jabatan UTC Sabah, Martinus Lunggi memberitahu pemantauan pematuhan SOP turut dibantu anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela bagi memastikan setiap pengunjung patuh SOP yang ditetapkan. Kita akan buat tapisan di luar dulu, di bahagian pintu utama, di bahagian Wisma dan juga di bahagian menara. Dan selepas dia akan scan di bahagian pintu utama, kemudian dia perlu scan juga di bahagian jabatan dan juga agensi yang mereka ingin berurusan lah. Sementara itu, pembukaan sepenuhnya operasi di premis ini, terutama ketika hujung minggu, memberi kelegaan kepada orang ramai. Macam ada orang sikit lah kalau hari minggu. Makin-makin lagi ada budak kan, bagus lagi hari minggu.
daripada hari biasa kerja lagi. Oh, saya rasa hujung minggu lagi okey. Sebab kalau hari biasa kan ramai orang, kalau hujung minggu kan kurang lah. Tentang hari minggu sebab kita tidak payah sayang kita punya cuti leave bah. Kan kita boleh datang pagi, petang ikut masa kita yang suka lah. SOP sini ada jaga lah, tidak kasih orang cincin masuk loh. Dia akan intercom atas atau toki tanya boleh masuk atau tidak, baru dia kasih kita masuk lah. Sepanjang tempoh PPN Fasa 4, bangunan UTC Sabah beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 5 petang setiap hari kecuali cuti umum. Bagaimanapun, waktu operasi kaunter perkhidmatan tertakluk kepada jabatan dan agensi kerajaan persekutuan dan negeri masing-masing. Jam baharu yang dipasang di Menara Jam Junior Chamber International JCI Sandakan berhampiran sekolah menengah Sung Siu diserahkan secara rasmi kepada Majlis Perbandaran Sandakan MPS. Simbalik penyerahan dilaksana Presiden Tempatan JCI Sandakan 2020 Vanessa Lim kepada Timbalan Presiden MPS Faridah Giau di dataran MPS. Berucap merasmikan Majlis Perkenaan, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supain menzahirkan penghargaan atas usaha senator JCI Datuk Liao Chi Sing dan JCI Sandakan yang memulakan projek pemulihan Menara Jam tersebut sejak 2 tahun lepas. Menerusi projek itu, JCI Sandakan berjaya menerima 4 jam berkuasa solar sumbangan Seiko Holdings Corporation dari Jepun. Jam tersebut kini direkodkan sebagai jam Seiko terbesar di Malaysia. Dengan jam baru ini, menara berkenaan kini berdiri megah sebagai monumen bersejarah sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat. Sebelum ini, jam yang dipasang sekitar tahun 1983 berhenti berfungsi dan digantikan dengan logo MPS kira-kira 5 tahun lepas, menyebabkan menara ini tidak mempunyai jam selama beberapa tahun. Menara jam ini dibina JCI Sandakan hasil dana projek komuniti dan sumbangan masyarakat pada tahun 1972. Jawatan Kuasa Dakwah Daerah Sandakan menerusi Jawatan Kuasa Khas memperkenal beberapa inisiatif bagi menambah baik tadbir urus Taman Perkuburan Ar-Rauda di Batu Sebelah Sandakan. Pengerusinya Farizal Seto berkata inisiatif itu termasuk penetapan kadar caj pengebumian yang diturunkan kepada RM750 daripada RM850 sebelum ini. Selain itu, rumah wakaf turut dinaik taraf dengan menyediakan ruang memandikan jenazah, ruang solat dan pejabat pentadbiran serta pembukaan tanah seluas 0.3 hektar bagi menyediakan sekurang-kurangnya 600 lot kubur. Beliau yang juga timbalan Presiden 2 Majlis Perbandaran Sandakan berucap demikian dalam majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Sandakan 1443 Hijrah 2021 Masihi. Majlis dirasmikan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supain. Dalam pada itu, Farizal berkata jawatan kuasa khas berkenaan juga akan mempergiat aktiviti dakwah di daerah ini sekaligus dapat menyatukan semua pertubuhan bukan kerajaan NGO yang berteraskan program dakwah. Sementara itu, bagi menambah baik pengurusan pentadbiran masjid daerah, beliau memaklumkan jawatan kuasa masjid telah menetapkan sasaran bagi tempoh 2 tahun untuk memastikan persekitaran masjid daerah dipenuhi dengan aktiviti sosial masyarakat di samping mengimarahkan masjid dengan aktiviti keagamaan. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Tun Julia. Silakan Tun Julia.